Are you ready? Jom belajar sains. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang homeostasis. Mujur ada homeostasis. Anda akan mempelajari mengenai maksud homeostasis, pusat kawalan homeostasis, kawal atur suhu badan manusia, kawal atur kandungan air dalam badan manusia. Sebelum kita belajar, cuba teliti dan fahami apakah definisi homeostasis. Jom belajar sains. Tahukah kamu, perubahan yang berlaku di persekitaran luar atau dalam badan yang dapat dikesan oleh sistem badan dipanggil rangsangan? Terdapat dua jenis rangsangan, iaitu rangsangan luar dan rangsangan di dalam badan. Rangsangan luar merupakan rangsangan seperti suhu persekitaran, cahaya, bunyi, rasa, tekanan dan sentuhan. Manakala rangsangan dalaman pula mungkin suhu badan, tekanan osmosis, kepekatan gula atau kepekatan mineral. Semua aktiviti gerak balas badan manusia dikoordinasikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Kenapa badan memerlukan rangsangan dan juga gerak balas? Tujuan utama badan bergerak balas terhadap rangsangan adalah kerana pertama, untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Kedua, mengelakkan diri daripada kecederaan. Ketiga, untuk mengawal atur persekitaran badan melalui homeostasis. Keempat, untuk menjaga keselamatan. Homeostasis adalah amat penting kepada manusia. Kawal atur suhu badan serta kawal atur kandungan air dalam tubuh badan merupakan antara kawalan homeostasis yang penting di dalam badan manusia. Kamu telah mendapat gambaran bahawa homeostasis adalah kecenderungan organisma untuk mengawal selia dan mengekalkan persekitaran dalaman mereka supaya sentiasa berada dalam keadaan stabil. Sebarang perubahan nilai daripada julat normal boleh mencetuskan suatu mekanisme pembetulan. Dalam mekanisme pembetulan, nilai yang turun di bawah nilai normal boleh ditingkatkan semula kepada nilai normal. Nilai yang melebihi julat normal pula boleh diturunkan semula kepada nilai normal. Melalui mekanisme pembetulan ini, sel dapat berfungsi dengan cekap. Pengekalan ini membolehkan semua proses hidup dalam badan organisma itu berjalan dengan lancar. Sekiranya tidak seimbang, misalnya suhu terlalu tinggi, sel-sel organisma akan mati. Faktor fizikal seperti suhu badan manusia mesti dikekalkan pada 37 darjah Celsius kerana pelbagai tindak balas biokimia berlaku dalam sel badan kita pada suhu ini. Tindak balas biokimia hanya berlaku sekiranya persekitaran dalam badan manusia berkeadaan stabil dan seimbang. Andainya suhu badan manusia berada di luar julat suhu normal, tindak balas biokimia dalam sel akan berhenti. Keadaan ini boleh membawa kepada kematian. Mari kita lihat bagaimana manusia mengawal atur suhu badannya. Manusia perlu mengekalkan suhu badannya pada 37 darjah Celsius. Suhu badan manusia bergantung kepada kuantiti haba yang dihasilkan dan kuantiti haba yang hilang daripada tubuhnya. Terdapat 3 sistem dalam tubuh manusia yang terlibat dalam pengawal aturan suhu badan, iaitu yang pertama, sistem saraf otak, sistem perkumuhan
dan sistem endokrin. Organ-organ yang terlibat dalam proses kawal atur ini ialah kulit, otak dan otot rangka. Mari kita lihat bagaimana kawal atur suhu badan berlaku di dalam manusia. Apabila suhu badan manusia meningkat melebihi 37 darjah Celsius, manusia akan berada dalam keadaan panas. Perubahan suhu badan ini akan dikesan oleh otak. Otak akan melakukan mekanisme pembetulan. Isyarat pembetulan akan dihantar melalui sistem saraf ke bahagian-bahagian tertentu pada badan. Kelenjar peluh akan mengeluarkan lebih banyak peluh. Proses penyejatan yang berlaku akan menyingkirkan haba dari tubuh manusia. Pada waktu ini juga, salur darah dalam kulit akan mengembang, menyebabkan banyak darah mengalir ke permukaan kulit dan lebih haba dibebaskan. Bulu roma condong dan rapat dengan kulit untuk kurang memerangkap haba. Aktiviti otot, rangka dan perembesan hormon tertentu akan berkurang. Seterusnya, kadar metabolisme badan semakin berkurang. Semua tindak balas yang berlaku tadi telah menyebabkan suhu kembali menjadi normal. Bagaimana pula sekiranya suhu badan lebih rendah dari aras normal? Sekiranya suhu badan jatuh lebih rendah dari 37 darjah Celsius, otak akan mengesan perubahan suhu yang berlaku dan akan melakukan mekanisme pembetulan. Otak akan menghantar isyarat kepada bahagian-bahagian tertentu organ untuk melakukan tindak balas. Badan akan kurang berpeluh, manakala otot rangka mengecut dan mengendur secara aktif, menyebabkan orang berkenaan menggigil. Salur darah dalam kulit mengecut, menyebabkan kurang darah mengalir ke permukaan kulit dan kurang haba dibebaskan. Bulu roma menjadi tegak untuk memerangkap haba. Aktiviti otot dan rembesan hormon akan bertambah. Ini akan meningkatkan kadar metabolisme badan. Seterusnya, suhu badan meningkat menjadi kembali normal, iaitu 37 darjah Celsius. Cikgu akan tunjukkan dengan lebih jelas lagi bagaimana salur darah kita mengembang ketika kita kepanasan. Mekanisme pembetulan ketika manusia berada dalam keadaan panas melibatkan salur darah dalam kulitnya mengembang dan menyebabkan banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Ini bermakna lebih banyak haba dibebaskan. Apa pula yang terjadi kepada salur darah ketika suhu badan menurun lebih rendah dari 37 darjah Celsius? Mekanisme pembetulan ketika suhu badan menurun lebih rendah dari 37 darjah Celsius melibatkan salur darah dalam kulit mengecut. Ini menyebabkan kurang darah mengalir ke permukaan kulit dan kurang haba dibebaskan. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana kawal atur kandungan air berlaku di dalam badan manusia. Apabila kita melakukan aktiviti cergas, badan akan kehilangan banyak air melalui perpeluhan. Kekurangan air ini akan merangsang sel otak untuk mencetus isyarat yang akan dihantar melalui sistem saraf dan sistem endokrin ke organ ginjal. Organ ginjal yang merupakan sebahagian sistem perkumuhan akan melaraskan supaya air kencing yang disingkirkan menjadi sedikit dan pekat. Apabila air kencing menjadi sedikit dan pekat, maka kandungan air dalam badan akan kembali menjadi normal. Sekiranya kita minum banyak air, maka kurang air yang akan hilang melalui perpeluhan. Akibatnya, badan mempunyai kandungan air yang berlebihan.
Sel otak akan dirangsang untuk mencetuskan isyarat yang akan dihantar melalui sistem saraf dan sistem endokrin ke ginjal. Ginjal akan melaraskan supaya air kencing yang disingkirkan menjadi banyak dan cair. Seterusnya ini akan mengembalikan kandungan air dalam badan kepada normal. Baiklah murid-murid, sebagai tugasan, cikgu ingin kamu cari maklumat berkenaan kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan ketika aktiviti cergas. Bincangkan hal ini bersama rakan-rakannya. Sehingga bertemu di rancangan yang lain. Jangan jemu, jom belajar sains.